Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tes suara. Jelas ke? Okey, alhamdulillah. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan kita berdoa moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini kita insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah mingguan kita. Yang mana alhamdulillah hari ini kita menggunakan 3 platform. Ada yang bersama saya melalui platform Zoom, ada yang mengikuti melalui platform Facebook, dan ada juga rakan-rakan kita, saudara-saudara seagama kita yang mengikuti melalui platform TikTok ya. Jadi alhamdulillah, ini hanya sekadar usaha dan ikhtiar. Moga-moga Allah jadikan manfaat dari kuliah ini lebih luas capaiannya kepada umat Islam. Jadi buat masa ini kita masih lagi dengan 2 kuliah dalam satu masa, iaitu kita menghabiskan huraian kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan selepas itu insya-Allah kita akan teruskan dengan kuliah tadabbur ya, tadabbur Al-Quran melalui tafsir Al-Qurtubi. Tapi insya-Allah katakan kita telah khatam kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur ini, insya-Allah kita akan fokus 100% kepada tadabbur melalui tafsir ya. Baik. Kita dengan kitab yang diterbitkan, tak nampak kat sini, yang diterbitkan oleh ARG ya, Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group, telah sampai ke muka surat 177, iaitu tentang membina binaan di atas kuburan. Membina binaan di atas kuburan. Diriwayatkan daripada Imran bin Abi Atha rahimahullah ta'ala, dia berkata, saya menyaksikan Muhammad bin Al-Hanafiyah ketika meninggalnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di Taif. Maka Muhammad Ibn Al-Hanafiyah yang memimpinnya
yakni memimpin solat jenazah. Beliau takbir 4 kali, mengambilnya dari arah kiblat hingga memasukkan ke dalam kuburan. Dan dia memasang khemah, binaan di atas makamnya selama 3 hari. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dan Imam Al-Haytami berkata perawinya adalah perawi yang sahih. Maknanya dari segi kedudukan hadis itu tidak masalah. Cuma dari segi kefahaman hadis, apa yang boleh difahami daripada hadis tentang hukum membina binaan di atas kuburan, mungkin kata pengarang, kalaupun ada golongan Wahabi yang menyanggah, sebab Wahabi kita tahu tidak sepandangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab binaan ini. Kata mereka, katalah mereka bangkang. Mereka kata okeylah hadis ni sahih. Tapi binaan tu kan cuma 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu wajib dilepas, yakni dibuka semulalah binaan itu. Maka kita menjawab bahawa andai kata haram, memang kalau binaan itu haram sebagaimana yang kamu dakwa, mengapa tetap dibuat oleh generasi salaf? Sebab benda yang haram ni 3 hari ke, 4 hari ke, seminggu ke, ya, tetap hukumnya adalah haram. Kenapa pula dibina selama 3 hari? Ini menunjukkan bahawa ianya tidak haram. Cuma pada ketika itu, keperluan itu hanya untuk dalam tempoh sekitar 3 hari sahaja. Jadi adakah di sana ketentuan sesuatu itu haram secara terus-menerus? Ataupun kalau 1-2 hari tidak haram? Dan ternyata dalam riwayat yang lain, seperti yang disampaikan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab, tidak menyebutkan waktu 3 hari. Berarti kita boleh faham bahawa generasi salafus soleh sendiri, mereka tidak ada masalah tentang membuat binaan di atas kuburan ini untuk tujuan yang tidak bercanggah dengan syarak. Sebab apa pun, tentulah akhirnya kayu ukurnya adalah syarak. Kalau bercanggah dengan syarak, maka itu tidak dibenarkan. Tapi kalau sekadar untuk misalnya menjadi tempat berteduh bagi orang yang menziarahi, ataupun dalam konteks itu adalah kuburan ulama ataupun awliya Allah, wali-wali Allah, ataupun kuburan para nabi, maka binaan itu sebagai tanda untuk memudahkan orang pergi menziarahi, kerana menziarahi kuburan sahaja sudah satu sunnah yang diberikan pahala, yang hukumnya sunat. Sunnah maknanya yang dianjurkan atau dilakukan oleh Nabi SAW sendiri, dan dalam masa yang sama hukumnya adalah sunat, diberi pahala. Apatah lagi kalau menziarahi kepada kuburan ataupun makam orang-orang yang soleh, kerana mereka ini ada keberkatan dari segi kesolehan mereka, dan keberkatan mereka ini tidak terpadam semata-mata dengan kematian, sebagaimana yang selalu disangkakan oleh golongan Wahabi, kalau dah mati itu dah tak boleh lagi. Padahal keberkatan seseorang insan itu tidak terpadam semata-mata insan yang soleh itu telah meninggal dunia. Tidak demikian. Kemudian dalam kitab Hanafiyah yang lainnya telah ditegaskan wasan nama Muhammad ibn al-Hanafiyah qabra ibn Abbasin wa yusannamu qadra ash-shibri wa qila qadra arba'i asabi'. Dalam kitab Tabyinul Haqa'iq syarahkan Zud Daqa'iq, bahawa Muhammad ibn al-Hanafiyah, mungkin dia tersilap typo, tersilap cetak, dia ditulis ini Muhammad al-Malikiyah, sebenarnya Muhammad ibn al-Hanafiyah, telah meninggikan makam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kira-kira sejengkal. Ada yang mengatakan kira-kira 4 jari. Sebab ini yang diharam, yang dibesar-besarkan oleh golongan Wahabi ketika mana mereka itu menghentam amalan yang dilakukan oleh umat Islam, iaitu membuat makam itu, biasanya makam orang soleh, makam para wali itu lebih tinggi sedikit, kata dia adalah haram. Dan ini jelas bercanggah dengan amal salafus soleh. Ulama Malikiyah berkata, wa'lam anna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar ruwiya annaha musannamatun wa ruwiya annaha musattahatun wa riwayatut tasnim athbatu. Ketahuilah bahawa kuburan atau makam Nabi SAW demikianlah
kuburan atau makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma telah diriwayatkan bahawa ianya ditinggikan. Ada juga riwayat yang mengatakan ianya diratakan, tetapi riwayat bahawa ianya ditinggikan itu lebih kuat. Bahkan boleh kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bahawa memang makam Rasulullah SAW dan juga dua sahabat baginda itu ditinggikan. Dan ini bukan berarti menyembah kepada Nabi atau menyembah kepada sahabat, tidak. Tetapi untuk memudahkan sebagai tanda orang yang ingin pergi menziarah kepada insan-insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bahkan ulama Malikiyah, ulama dalam mazhab Imam Malik menilai bahawa makam SAW itu sekiranya ditinggikan itu adalah lebih baik. Wa qala Muhammadun maslamata la ba'sa bidzalika. Qala wa qabrun Nabi SAW wa Abi Bakr bin Umar radhiyallahu anhuma musannamatun wa huwa ahsanu. Wa fil Bukhari wa kana qabrun Nabi SAW musannaman. Dalam kitab Mawahibul Jalil fi syarah Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil. Telah berkata Muhammad bin Maslamah, tidak ada masalah, tidak menjadi satu kesalahan untuk meninggikan kuburan itu, dan bahawa kuburan Nabi SAW dan demikianlah kuburan dua sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma itu ditinggikan, dan itu adalah ahsan. Itu kata ulama mazhab Maliki, itulah yang lebih baik lagi. Dan dalam kitab Sahih Bukhari telah diriwayatkan adalah kubur Nabi SAW itu ditinggikan. Dan riwayat daripada Imam Bukhari tersebut adalah An Sufyana At-Tammari annahu haddatsahu annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Diriwayatkan daripada Sufyan At-Tammar rahimahullah taala bahawa dia bercerita kepada Abu Bakar bin Ayyash bahawa Sufyan melihat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggikan. Jadi dari hadis inilah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau berkata musannaman ay murtafi'an. Ya, dia kata yang disebut dalam hadis musannam itu maksudnya ditinggikan. Zada Abu Nu'aim fil Mustakhraji wa qabru Abi Bakr wa Umar kadzalik wa qabru Abi Bakr wa Umar kadzalik. Dan demikianlah kuburan dua orang sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga kadzalika, sama, yakni ditinggikan juga. Wastudilla bihi ala annal mustahabba tasnimul kubur wastudilla. Maka telah diambil dalil dengan hakikat ini bahawa kuburan Nabi dan dua sahabat baginda ini ditinggikan, menunjukkan bahawa disunatkan untuk meninggikan kubur, wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wal Muzani wa katsirin minasy-Syafi'iyah. Dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Al-Muzani di kalangan mazhab Syafi'i dan ramai daripada ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Wadda'a Al-Qadhi Husain ittifaqa al-ashabi alaihi. Bahkan salah seorang ulama mazhab Syafi'i itu Qadhi Husain mengatakan bahawa perkara ini disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wa tu'aqiba bi anna jama'atan min qudam Syafi'i istahabbul at-tasdih kama nasu alaihi. Tapi ada orang mengkritiklah pandangan Qadhi Husain ini. Kerana apa? Kerana dahulu ada juga ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lebih menggalakkan diratakan. Jadi benda ini bukan antara haram atau tidak haram, tetapi yang mana yang sunat, ditinggikan atau diratakan. Jadi itu yang khilaf yang berlaku dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kama nassa ala Syafi'i wa bihi jazamal Mawardi wa akharun. Maknanya kesimpulan daripada apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani ini bahawa soal meninggikan kubur ataupun meratakan kubur ini bukanlah persoalan haram atau syirik sebagaimana yang didakwa oleh golongan Wahabi, tidak demikian, tetapi ia hanya berlaku perbincangan di kalangan ulama yang mana satu yang sunat. Adakah digalakkan kita meninggikan? Itulah pendirian kebanyakan para ulama, ataupun digalakkan kita itu meratakan, dan itu pendirian sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi khilaf itu antara sunat yang mana satu, bukan sebagaimana yang dibayangkan oleh golongan Wahabi kalau tinggikan kubur itu haram, bid'ah, berdosa dan sebagainya. Tidak demikian.
Baik, soalan. Seberapa tinggikah maqam Rasulullah SAW? Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata, "Thumma lamma buniya jidarul qabri fi imarati Umar bin Al-Aziz 'ala al-Madinati min qibalil Walid bin Abdul Malik, sayyaruha murtafi'atan." Kemudian setelah dibinakan tembok, dinding sekeliling kuburan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu di Madinah, dan juga dengan arahan daripada Al-Walid bin Abdul Malik, maka mereka meninggikan maqam. Waqad rawa Abu Bakr al-Ajurri fi kitab sifati qabri Nabi SAW min tariqi Ishaq bin Isa binti Daud bin Abi Hind an Ghunaim bin Bistam al-Madini qala ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi imarati Umar bin Abdul Aziz fa ra'aituhu murtafi'an nahwan min arba' asabi'. Jadi beliau menceritakan bahawa ketika Khalifah Umar bin Al-Aziz masa itu belum lagi, tapi sudah dilantik sebagai pentadbir lah di Madinah, maka saya telah melihat kubur Nabi SAW itu ditinggikan sekadar lebih kurang 4 jari. Maknanya salafus soleh tidak memandang meninggikan kuburan itu sebagai satu perkara yang haram. Wa ra'aitu qabra Abi Bakrin wa ra'a qabrihi wa ra'aitu qabra Umar wa ra'a qabri Abi Bakrin asfala minhu. Jadi saya lihat dua lagi kuburan di situ, iaitu kubur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, ditinggikan juga, tapi tidaklah sampai menyamai tingginya maqam Nabi SAW. Ada rendah sedikit berbanding dengan kubur Nabi SAW. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita telah baca dan huraikan ini, bahawa para ulama semenjak daripada zaman salaf tidak sependirian dengan golongan Wahabi yang mengharamkan secara mutlak membina binaan di atas kubur atau meninggikan kuburan itu, tetapi mereka bahkan melakukan meninggikan kuburan insan-insan yang istimewa seperti kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur para sahabat. Jadi next insya-Allah kita akan membincangkan isu tentang hadis menziarah kepada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada hadis-hadis yang bercerita tentang fadilat atau kelebihan menziarah kepada makam Nabi SAW ini telah dinilai sebagai hadis palsu oleh sebahagian ulama. Maka nanti kita nak lihat bagaimana sebenarnya kedudukan hadis yang berkaitan ziarah makam Nabi SAW ini. Adakah benar ianya hadis palsu sebagai yang didakwa oleh sebahagian, ataupun bagaimana, ataupun nanti kita akan lihat juga yang dikatakan sebagai hadis melarang untuk pergi ke makam Nabi SAW. Ini mungkin kita tidak biasa dengar, kerana kita faham bahawa menziarah ke kubur itu adalah sunat, apatah lagi menziarah ke kubur yakni makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah ianya perkara yang sunat. Tapi rupanya ada perbincangan di kalangan ilmuwan, di kalangan para ulama, yang mana ada yang sampai mendakwa bahawa kita itu dilarang, bukan jangankan kata sunat, dilarang daripada menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu adalah next topik kita dalam kuliah mingguan kita. Jadi sekarang kita berpindah ke kuliah tadabbur. Tadabbur kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi bukanlah kita tadabbur itu hanya semata-mata daripada pemikiran saya, tetapi itu saya ambilkan tadabbur itu berpandukan kepada apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau yang masyhur, iaitu Al-Jami' di Ahkamil Quran. Untuk muslimin muslimat yang mengikuti kuliah kita ini melalui platform Zoom, saya akan sharekan skrin untuk kita dapat melihat, walaupun itu dalam bahasa Arab, tapi sekurang-kurangnya kita terlatih melihat teks tafsirnya yang asal itu.
sebelum saya huraikan dalam bahasa Melayu. Tapi yang muslimin muslimat yang mengikuti melalui platform Facebook dan juga Zoom itu terpaksa berpada dengan huraian sahajalah, tidak dapat saya nak sharekan skrin kepada mereka. Jadi yang platform Zoom ni saya sharekan skrin sekarang. Baik, jadi kita tadabbur Al-Quran menggunakan tafsir Al-Qurtubi ataupun nama detailnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya tafsir Al-Qurtubi ini tafsir yang boleh katakan tafsir yang besar, tafsir yang detail, berbanding dengan tafsir lain yang lebih ringkas seperti tafsir Ibn Kathir agak ringkas, seperti tafsir Al-Jalalain itu lebih ringkas lagi. Tafsir Al-Qurtubi ni kita boleh kata agak detail, so kita tak apalah, kita kata kita enjoy the process. Jangan kita rasa bila nak habis ni, baru baca bismillah pun dah 3 pertemuan misalnya, baru hurai bismillah. Tak kisah, sebab kita yang penting bukan kita kata kita ni macam belajar di universiti, ada masa kita nak grade, nak ambil scroll, bukan. Tapi kita ni nak ambil manfaat, ibrah, pengajaran, keinsafan, kesedaran, amalan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Itu tujuan kita. Jadi saya harap jangan risau sangat bila nak khatam dan sebagainya. InsyaAllah kita pun cepat khatam, sebab teknik kita lepas habis tafsir ataupun tadabbur Al-Fatihah, kita akan terus lompat ke juzuk amma. Masya Allah. Kita terus juzuk amma dulu. Lepas itu baru kita patah balik ke surah Al-Baqarah, insya-Allah. Baik. Jadi bila kita pergi kepada tadabbur surah Al-Fatihah, sekarang kita sudah pergi kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelum ini kita melihat tentang yang sebelum baca Quran lagi. Perbincangan kita tentang isti'azah. Perbincangan kita tentang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi hari ini kita sudah masuk kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha sab'un wa ishruna mas'alatin. Pada Bismillahirrahmanirrahim dalam tafsir Al-Qurtubi ada 27 masalah. Ada 27 masalah ni bukan problem. Bukan dalam Bismillah ada 27 problem, bukan. Masalah di sini maknanya persoalan, isu yang diperbincangkan dalam memahami Bismillahirrahmanirrahim ni. Kata Imam Qurtubi ada 27 perbincangan. InsyaAllah hari ini kita cover 7 daripada 27, baki lagi 20 insyaAllah. Yang pertama, kata para ulama, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sumpah daripada Tuhan kita. Jadi kita jangan anggap main-main dengan Bismillah ini. Bismillah ini adalah satu sumpah, bukan sumpah dalam parlimen akad jawatan jadi ahli parlimen, bahkan bukan sumpah yang di Pertuan Agong ketika ditabalkan menjadi agung, bukan juga sumpah dalam mahkamah, bahkan ini sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang mana Allah Ta'ala menurunkan Bismillahirrahmanirrahim ini di permulaan setiap surah. Dan ini adalah Allah Ta'ala bersumpah kepada hamba-hambanya bahawa apa yang aku kurniakan kepada kamu, wahai hamba-hambaku, dalam surah ini adalah kebenaran. Jadi, bila kita baca itu, kita hayati Bismillahirrahmanirrahim. So, kita fokus apa ayat yang akan datang selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim itu, semuanya adalah kebenaran. Dan sesungguhnya aku telah mencukupkan buat kamu segala apa yang aku jamin dalam surah ini, daripada janji aku, daripada kelembutanku, daripada kebaikanku, itu aku jamin. Sebab itu adalah Bismillah, dengan nama Allah. Kalau kita misalnya dalam dunia kita ni, kalau ada job daripada Perdana Menteri, ada job daripada menteri, ada job daripada orang-orang yang berkuasa, kita hargai. Bahkan kalau kita sesama kita buat kontrak pun, bila kita dah
cop, dah seal kontrak itu, kan dia ada satu kekuatan yang kita berpegang kepada dokumen itu. Ini adalah cop daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala menurunkan pada setiap permulaan surah itu, kecuali ada satu surah tidak ada bismillah. Yang itu yang disebut sebagai Bara'ah, ya. Surah yang awalnya itu menceritakan ancaman terhadap orang musyrikin. Jadi itu tidak ada bismillah. Yang lain semuanya ada, yang dikatakan oleh Imam Qurtubi di sini sebagai sumpah daripada Allah Ta'ala bahawa isi kandungan yang datang selepas itu adalah kebenaran, janji, kebaikan, kelembutan yang dijanjikan dalam surah itu juga adalah kebenaran. Dan disebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan untuk umat ini secara khusus, yakni selepas daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini satu pandangan lah. Sementara ada sebagian ulama mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya dia terkandung dalamnya itu semua syariat. Bukan saja syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Bismillahirrahmanirrahim ini juga terkandung di dalam syariat nabi-nabi yang terdahulu. Kenapa? Kerana Bismillahirrahmanirrahim ini, ayat ini menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala. Allah. Ismul li zat. Allah tu nama bagi zat yang Maha Esa. Zat Tuhan kita itu namanya adalah Allah. Jadi malanglah kalau ada orang yang fobia, yang tak suka kalau orang sebut Allah. Yang mendakwa karenanya Allah tu tidak ada makna, ya, tidak ada dalil dan sebagainya. Itu kan nama Allah, nama Tuhan kita. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhan kamu pagi dan petang. Orang Islam takkan tak tahu apa nama Tuhan kita, ya Allah. Jadi bismillah ni menunjukkan kepada zat dan juga menunjukkan kepada sifat Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, sifat Allah yang Maha Penyayang. Jadi ini kan tidak berubah. Bukan hanya syariat Nabi kita saja yang mengatakan nama Tuhan kita Allah. Bukan syariat Nabi kita saja yang menyifatkan Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kata Imam Qurtubi, wa hadza sahih. Inilah pendapat yang sahih, inilah pendapat yang betul bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan hanya khusus dalam syariat Nabi kita saja, bahkan ia juga terkandung di dalam syariat-syariat yang lain. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia melihat seorang lelaki menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu orang lelaki, bayangkan, tulis saja, bukan baca lagi, bukan menghayati lagi, belum menjiwai lagi apa yang dikatakan Bismillah tu, apa makna B di situ, dengan nama Allah tu apa maksudnya. Ini besar sebenarnya. Sebab itu apa sahaja yang kita buat, dalam hadis Nabi SAW beritahu, kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah atau bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtang atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap urusan yang ada sesuatu kepentingan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terpotong, terputus, yakni hilang kebaikan dan juga keberkatannya. Jadi bayangkan, orang ini baru menulis, lalu Sayyidina Ali mengkomen tentang lelaki yang menulis tadi dengan kata Sayyidina Ali, jawidha fa inna rajulun jawad, patutnya fa inna rajulan, fa inna rajulan jawadaha faghfira lahu. Orang tu dia tulis bismillah tu dengan elok, dengan ta'zim, dengan hormat, maka kesan daripada itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Dan berkata Sa'id radhiyallahu anhu, telah sampai kisah kepada dia bahawa ada seorang lelaki, dia memandang kepada satu kertas yang tertulis pada kertas itu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bila dia tengok, dia kertas saja, kertas itu makhluk. Ya, dakwat yang digunakan untuk menulis lafaz basmalah itu juga makhluk, itu tidak dinafikan. Tetapi lafaz itu sendiri adalah lafaz yang mulia.
Makanya orang tu memuliakan. Dia mencium kertas tersebut dan dia meletakkan di atas kedua matanya, faghfira lahu. Lalu diampunkan baginya dosanya. Ini adalah yang diberitahu oleh generasi salaf tentang kelebihan menulis dan memandang kepada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini. Tapi tentulah menulis dan memandang itu dengan rasa ta'zim, rasa mengagungkan kalam Allah Ta'ala, rasa mengagungkan makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi kalau menulis dengan main-main atau apatah lagi tidak ada rasa hormat. Sekarang kan kadang-kadang orang tulis tapi dia campak saja tulisan nama Allah tu, dia tak jaga. Jadi ini menunjukkan tidak hormat. Walaupun betul kertas itu asalnya makhluk, dakwat itu asalnya makhluk, tetapi setelah ditulis dalam bentuk Bismillahirrahmanirrahim, maka sebagai orang Islam wajib kita memuliakan, tidak kita pijak atau kita campak atau buang begitu sahaja kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada orang yang mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Ta'ala dengan dia itu mengutip kertas-kertas yang ada di jalanan, surat khabar yang ada di jalanan, yang mana ada tertulis nama Allah tu, dia kutip dan dia simpan dengan tujuan untuk memuliakan lafaz Bismillah dan juga lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini poin ataupun perbincangan yang kedua. Maka daripada sudut inilah kisah yang berlaku kepada Bishrul Hafi. Apabila dia itu lihat ada sekeping kertas yang ada padanya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia angkat, dia kutip. Jadi kita kalau lihat tulisan-tulisan nama Allah, tak kisahlah Allah ke Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Latif ke Al-Hakim ke, nama Allah lah. Lalu kita angkat, jangan kita biarkan sahaja ianya berada di atas lantai seolah-olahnya sama saja macam kertas yang ada lukis kartun, kertas yang ada berita-berita ataupun hiburan-hiburan. Jangan, beza. Kerana walaupun ianya kertas sebagaimana kertas yang lain, tapi kita sebagai orang Islam, kita sepatutnya ada rasa memuliakan. Macam orang yang kasihlah misalnya kepada seorang insan, dia tak tergamak lihat kertas yang ada tercetak gambar insan yang dikasihi itu berada di atas lantai atau dipijak oleh orang, kan pasti dia akan ambil sebab dia sayang kepada orang tersebut. Padahal yang dipijak bukan orangnya. Yang dipijak hanya kertas saja, cuma ada tercetak gambar orang yang dia sayang, orang yang dia muliakan. Atau misalnya kain yang tercetak bendera. Maka dimuliakan, bukan mulia macam mulia Al-Quran, tidaklah. Tapi tetap dalam negara kita tu ada undang-undang. Siapa yang memperlekehkan bendera negara itu adalah melakukan satu kesalahan. Memang ia asalnya kain, tapi ia memberi gambaran tentang patriotism, semangat seseorang itu cinta kepada negara. Paper lama pula. Time ni dia cari paper lama. Baik, jadi dia pun mengangkat kertas tadi dan dia meletakkan haruman. Jadi mungkin dengan berkat itulah namanya juga menjadi harum di sisi manusia, iaitu Imam Bishrul Hafi. Ini di kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Qushairi. Kemudian diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu itu di macam tunggangan kita itu mungkin kalau kereta, ini tunggangan dahulu kan binatang, ada kalanya binatang itu dia degil, dia menyebabkan kita tu nak terjatuh dan sebagainya. Jadi Nabi SAW berpesan, jangan kamu itu memaki dengan kata syaitan. Kadang-kadang kita bila kita geram kita kata syaitan kerana dengan itu syaitan itu menjadi lebih besar lagi bila kita memaki demikian. Jadi dia itu besar seperti rumah misalnya, mislul bait. Dan dia berkata dengan kekuatannya lah aku menciptakannya. Tapi
hendaklah dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dengan itu syaitan itu akan menjadi kecil lah, dalam riwayat ini hatta yasira misla zubab. Dia jadi kecil seperti lalat saja, seperti serangga saja. Jadi ada kalanya bila kita marah, kita mengucapkan kata-kata yang sebenarnya menggembirakan syaitan. Jangan begitu. Bila ada sesuatu masalah, ada satu halangan, ada satu perkara yang sukar, jangan kita kata syaitan. Kadang-kadang jam pun kita kata syaitan. Tapi akan elok kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kerana itu akan melemahkan syaitan. Kemudian Ali bin Al-Husain telah menceritakan tafsir firman Allah Ta'ala, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Jadi apa tafsir ayat ini? Apabila kamu sebut Tuhan kamu dalam Al-Quran wahdah, satu-satunya, mereka, yakni orang kafir itu akan berpaling ke belakang, lari. Kata beliau, kata Ali bin Al-Husain, idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bila kamu sebut bismillahirrahmanirrahim, maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, mereka tidak suka. Mereka akan berpaling. Demikianlah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini tips daripada sahabat Nabi lah. Kemungkinan itu dapat daripada ilham yang baik ataupun memang dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa barang siapa yang mahu Allah selamatkan dia daripada Zabaniyah. Zabaniyah itu adalah malaikat yang menjaga neraka, yang ada 19, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tu selamat daripada malaikat yang menjaga neraka. Maksudnya tak masuk neraka lah. Sebab kalau masuk neraka, ya memang kena dijaga oleh malaikat yang menjaga neraka. Kerana apa? Supaya Allah jadikan untuk orang itu, bagi setiap huruf daripada Bismillahirrahmanirrahim itu junnah, bukan jannah, junnah, iaitu perisai daripada setiap satu daripada yang menjaga neraka. Kerana Bismillah itu adalah 19 huruf, sama seperti bilangan malaikat yang menjaga ahli neraka, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, alaiha tis'ata ashar. Ada di sana itu 19 malaikat yang menjaga neraka. Dan mereka berkata pada setiap perbuatan mereka, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada situlah kekuatan mereka, dan dengan nama Allah itulah mereka itu menjadi kuat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya adalah sumber kekuatan. Jadi kita nak buat apa pun, kita benda-benda yang baiklah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya-Allah memberi keberkatan, kekuatan. Kalau kita makan pun, biarlah makanan kita itu mendorong kita kuat untuk beribadah. Sebab kadang-kadang tidak ada berkat. Makan banyak tapi ibadah kurang. Jadi ini tips petua daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita harap Allah pelihara kita daripada malaikat neraka. Maksudnya tak masuk neraka lah. Ya. Dan berkata Al-Imam Ibn Atiyah, pandangan ini sama seperti tentang masalah Lailatul Qadar. Ya. Ada pendapat mengatakan bahawa Lailatul Qadar ini adalah pada malam ke-27 Ramadan. Kenapa? Kerana mengambil cue daripada kalimah surah Inna Anzalna itu ada 27. Ini adalah kita kata pandangan ulama lah. Kalau dalil secara khusus bahawa oleh kerana ada 27 kalimat, maka Lailatul Qadar tu 27, malam 27, tidaklah demikian. Begitu juga mereka mengkaji kenapa bila ada sahabat Nabi iktidal, bangun daripada rokok, bila sahabat tu baca Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, Nabi bersabda, aku telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba
siapa antara mereka yang menulis pahala. Jadi kata ulama yang mengkaji hadis ini, kerana lafaz Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran itu dia adalah lebih 30 huruf. Jadi makanya 30 lebih malaikat juga yang menulis pahalanya. Tapi kata Al-Imam Ibn Atiyah, ini hanyalah tambahan dalam ilmu tafsir sajalah. Disebut di sini milhit tafsir. Milih ni asalnya garam. Garam ni kalau tak ada pun kita masih boleh makan lah. Tapi kalau tawar tu tambah garam kan, dia sedap. Jadi ada kajian yang halus. Tidak adalah dalil khusus oleh kerana 36 huruf, makanya 36 malaikat. Tidak. Tapi ini hanya tambahan yang halus-halus dalam ilmu tafsir dan bukanlah ia daripada kaedah ilmu yang betul-betul kukuh. Ini dalilnya, maka ini conclusionnya, tidak. Jadi kita kena faham dalam ilmu tafsir ini, para ulama ada keluasan dalam menceritakan perkara-perkara yang berkaitan. Tidak semestinya ini tak sahih ni, bukan begitu. Ini kan ilmu tafsir, bukannya ilmu hukum. Jadi ilmu tafsir itu kadang ulama juga memetik Israiliyat, kisah daripada Bani Israel yang ada kaitan dengan ayat tersebut. Bukan untuk memastikan bahawa riwayat itu sahih, tapi oleh kerana ia ada kaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan, maka dibawa oleh para alim ulama. Begini juga pandangan ulama ataupun sahabat Nabi tentang bilangan-bilangan ini hanya milhut tafsir saja. Hanya sebagai tambahan, percikan tambahan kepada ilmu tafsir, bukanlah daripada asas ilmu yang begitu kukuh, tidak. Yang ketiga, asalnya kalau ikut riwayat ini, bahawa Nabi SAW asalnya bila menulis bismikallahumma, sehinggalah diperintahkan bahawa Nabi SAW menulis bismillah, barulah baginda menulis bismillahirrahmanirrahim. Iaitu ketika turun ayat Qulid'ullaha awid'ur rahman. Bila turun ayat ini, Nabi SAW pun menulis bismillahirrahman. Kemudian apabila turun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi SAW apabila baginda itu mengutuskan surat, baginda akan menyuruh supaya dituliskan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW belum lagi menulis bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim itu, hinggalah turun ayat dalam surah An-Namlu, iaitu menceritakan tentang innahu min Sulaiman, bahawa surat ini daripada Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan bahawa ianya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Start daripada turun ayat itu, Nabi SAW mula menulis bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, ini perbincangan. Ini kita bila mengaji tafsir, kita jangan jadi macam nak mengatasi hukum fiqh, tidak. Tapi kita nak meluaskan minda kita bahawa sebab ini rupanya ulama khilaf, begitu. Bukan kita nak menyalah-nyalahkan ulama ni betul, ulama ni salah. Itu bukan level kita. Kita bukan mujtahid. Tapi sekurang-kurangnya kita lapang fikiran kita, lapang dada kita bila kita melihat khilaf di kalangan ulama tu rupanya ada sebab, ada punca kenapa mereka khilaf. Jadi misalnya kalau kita pergi sembahyang di Makkah atau di Madinah, kadang kita lihat imam itu tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kita di sini kan kalau tak baca bismillahirrahmanirrahim, kita diajar itu kan tidak sah. Kerana Fatihah itu adalah rukun dan bismillah itu adalah sebahagian dari Fatihah. Tak baca bismillah, tak lengkaplah Fatihah kita. Tak lengkap Fatihah, tak sahlah sembahyang kita. Itu hukum fiqh yang kita dah belajar dan kita pegang dan kita amalkan. Tapi bila kita belajar tafsir, kita akan nampak, sebab ini rupanya mereka tak baca bismillah. Ada pendapat ulama rupanya yang berpegang bahawa bismillah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Ini poin yang keempat yang nak dibincangkan. Diriwayatkan bahawa bismillah ini adalah macam kita kata sempadan kepada surah-surah ni. Ini permulaan. Ini kita tahu dah habis ayat ni akan mula surah lain sebab ada dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya berkata, Imam Qurtubi berpandangan ini menunjukkan bahawa bismillah ini bukanlah daripada ayat Fatihah. Imam Qurtubi beliau adalah ahli sunnah wal jamaah,
akidahnya Asy'ariyah, tapi fiqhnya Maliki. Jadi sebab tu kalau kita mazhab Syafi'i, bukan ayat Fatihah, jangan heran. Kerana ini khilaf di kalangan ulama. Mazhab Malik menilai Bismillahirrahmanirrahim ini bukan satu ayat daripada ayat Fatihah, bukan. Jadi ulama khilaf pada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat dalam Al-Fatihah dan bukan juga ayat dalam surah-surah yang lain. Ini pandangan Imam Malik rahimahullah taala, dan Imam Al-Qurtubi adalah mazhab Maliki. Yang kedua, iaitu pandangan ulama mengatakan bahawa ia adalah ayat Quran pada setiap surah. Maknanya kalau kita kata Fatihah, bismillah tu sebahagian ayatnya. Qul huwallah, bismillah tu adalah sebahagian daripada surah Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, bismillah tu adalah sebahagian daripada surah Al-Falaq, dan seterusnya. Itu pendapat Imam Abdullah ibn Al-Mubarak. Pandangan yang ketiga, ini pandangan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah taala, iaitu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Tetapi sepertinya ada taraddud. Imam Syafi'i tidak begitu bertegas dalam surah yang lain. Ada kalanya beliau berpandangan bahawa bismillah itu adalah satu ayat daripada setiap surah, dan ada kalanya diriwayatkan daripada beliau bahawa bismillah ini hanya satu ayat daripada Al-Fatihah sahaja. Adapun untuk surah-surah lain, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak sebahagian daripada ayat. Jadi 3 pandangan. Pertama, bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah dan bukan sebahagian daripada surah lain. Pandangan yang kedua, bismillah itu adalah sebahagian daripada ayat Quran dalam setiap surah, Fatihah dan surah-surah lain. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan Imam Syafi'i rahimahullah taala, surah Fatihah memang bismillah itu adalah sebahagian daripada ayatnya, tetapi kalau surah lain itu sepertinya tidak ada satu pandangan yang konsisten daripada beliau rahimahullahu taala. Baik. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama kalau untuk dalam surah An-Naml memang itu ayat Quran lah. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu confirm lah ayat Quran. Jangan dipertikaikan pula, itu tidak ada khilaf, itu dah ijma'. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kenapa beliau berpandangan bismillah ini adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah, iaitu daripada hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza qara'tumul alhamdulillah rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Yang bermaksud apabila kamu membaca alhamdulillah, maknanya surah Al-Fatihah lah, hendaklah kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Kerana ianya adalah Ummul Quran wa Ummul Kitab. Fatihah ni adalah digelar dia sebagai ibu Al-Quran ataupun ibu Al-Kitab. Wa sab'ul masani, dan dia adalah 7 ayat. Jadi wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Jadi kalau ikut riwayat ni jelas, kita diberitahu oleh Nabi SAW bahawa bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu dari 7 ayat dalam Al-Fatihah. Ini hujah yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sementara Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, dan juga salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i atau pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan bismillah ni adalah ayat dalam semua surah, iaitu hadis daripada Imam Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW satu hari baginda itu tersenyum ketika mengangkatkan kepala baginda, lalu kami bertanya apa yang menyebabkan baginda ketawa. Jadi ketawa Nabi SAW ni tidaklah berdekah-dekah macam kita. Ketawa Nabi SAW ni hanya sedikit senyuman yang menampakkan gigi baginda. Lalu Nabi SAW bersabda, telah turun kepada saya sebentar tadi satu surah. Jadi sebab itulah saya itu gembira, saya senyum ataupun ketawa. Lalu baginda membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi di sini dapat difahami, turun surah tu sekali dengan bismillah, sebab Nabi baca bismillah sekali. Jadi ini pandangan yang kedua tadi. Ini hujah mereka. Kemudian
poin yang kelima daripada 7 poin yang kita cuba cover pada hari ini, as-sahih, pendapat yang benar daripada 3 pendapat tadi adalah pendapat Imam Malik. Kata siapa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dan ini tidak mengherankan kerana masing-masing ulama yang bermazhab, mereka itu melihat pandangan mazhab mereka itulah yang betul, makanya mereka pegang. Kalau mereka lihat pandangan itu salah, lalu mereka akan tinggalkan, mereka akan berpegang dengan pandangan lain. Tapi dalam isu ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menilai bahawa pandangan Imam Malik bahawa Bismillah itu bukan sebahagian daripada ayat Al-Fatihah, bukan sebahagian daripada ayat surah-surah lain. Itulah pandangan yang betul, kata beliau. Kenapa? Ini hujahnya. Jadi kita berlapang dada. Maknanya kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, imam tak baca Bismillah, jadi sama ada kita itu berpegang dengan mazhab kita, makanya tidak sah, kita tak ikut, atau kita bertaklid kepada mazhab Imam Malik, mengatakan Bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah, sebab kita bukan mujtahid. Kita taklid kepada fatwa ulama mujtahid, dan Imam Malik salah seorang daripada ulama mujtahidin. Kerana apa? Kerana kata beliau, Quran itu tidak boleh sabit dengan khabar ahad. Hujah yang dibawa oleh pendapat lain itu khabar ahad. Maknanya di perawinya tak ramai. Quran ini dikena sabit dengan jalan tawatur, perawinya ramai. Kerana bila perawi ramai, dia qat'i. Dia tak ada ragu-ragu lagi. Tidak sepatutnya ada khilaf. Jadi kata Ibnul Arabi, Imam Ibnul Arabi juga adalah ulama mazhab Malik, cukuplah kata dia bahawa Bismillah ni bukan sebahagian daripada Quran. Maksud dia hanya yang selain daripada surah An-Naml. Dalam surah An-Naml itu tidak ada khilaf. Itu memang Al-Quran. Kerana manusia khilaf, kata dia. Itu sudah cukup menunjukkan bahawa ia bukan sebahagian daripada Quran. Kerana kalau Quran, dia tidak akan ada khilaf. Sepakat ia bahawa itu ayat Quran. Jadi riwayat-riwayat yang sahih, yang tidak ada kritikan padanya, menunjukkan bahawa Bismillah itu bukan sebahagian daripada Al-Fatihah, dan bukan juga sebahagian daripada surah yang lain, kecuali dalam surah An-Naml sahaja. Itu memang Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Jadi ini pandangan ulama dalam mazhab Maliki sesuai dengan pandangan Imam Malik. Dan ini lagi hujahnya, iaitu hadis riwayat Imam Muslim, bahawa bila Nabi diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, dibahagikan solat antara aku dan antara hamba-Ku. Di sini hadis qudsi, maknanya ini adalah firman Allah. As-salah di sini maksudnya Al-Fatihah. Mana solat di sini adalah Fatihah. Fatihah itu dia bahagi antara aku dan hamba-Aku, separuh untuk aku, separuh untuk separuh, mana nisfain, dibahagi separuh-separuh antara aku dan hamba-Ku, dan buat hamba-Ku tu apa yang dia mohon. Maka apabila hamba itu berkata Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan berfirman, hamba-Ku telah memuji aku. Apabila dia kata Ar-Rahmanir Rahim, hamba aku juga telah memuji aku. Kemudian apabila dia berkata Malik Yaumiddin, dia telah mengagungkan aku. Kemudian dia telah menyerahkan kepada hamba-Ku. Apabila dia mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu dia dah surah urusan dia itu kepada Allah. Ini antara aku dan hamba aku. Yang 3 pertama itu untuk Allah. Jadi bila dia kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pergantungan antara kita dan hamba. Kita itu bergantung dan berharap serta meminta tolong kepada Allah. Wali abdi ma sa'al. Jadi oleh kerana dia dah mengaku dia hanya menyembah dan memohon kepada Allah, maka aku kurniakan apa yang diminta. Jadi apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ini adalah buat hamba-Ku, dan buat dia apa yang dia mintakan. Maknanya Allah perkenankan doa dia. Jadi yang dimaksudkan dengan dibahagikan solat itu adalah Fatihah. Kenapa pula Fatihah dinamakan solat? Kerana tidak sah solat kecuali dengan Fatihah. Maka ayat yang pertama untuk Allah Ta'ala. Jadi dikhususkan dengan namanya. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan orang Islam. Kemudian ayat yang keempat itu dijadikan antara Allah dan hamba-Nya. Kerana ini mengandungi
hamba itu menghinakan diri dan memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kata dalam bab istighasah, macam mana sekalipun, hakikat mesti kita iktikad pertolongan daripada Allah. Tak boleh kita iktikad pertolongan itu daripada makhluk. Kerana hakikatnya pertolongan memang daripada Allah. Yang ini mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 3 ayat adalah yang terakhir itu, itulah yang mencukupkan 7 ayat. Jadi ini menunjukkan bahawa dia sebenarnya 3 ayat. Sebab kalau ikut mazhab Syafi'i, selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, siratal ladzina an'amta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, satu ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang kedua, 2 ayat saja. Tapi kalau ikut mazhab Malik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, satu ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim, 2 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ketiga. Ini khilaf di kalangan ulama. Jadi kita tu tidak menyibukkan diri kita nak condemn kata orang ulama ni betul, ulama ni salah, tidak, tapi kita menambahkan pencambahan ilmu dan kita lebih terbuka. Oh, rupanya dalam bab ini ulama ada khilaf, padan pun ada saudara-saudara kita dia tak baca bismillah, rupanya sebab dia berpegang pada pandangan ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk satu ayat daripada Al-Fatihah. Berbeza dengan kita mazhab Syafi'i, kita ikut pandangan yang mengatakan Fatihah itu termasuk bismillahirrahmanirrahim. Ini pembincangan yang sama. Baik, yang kedua terakhir, kita dah agak melampaui masa, iaitu 10.30 sepatutnya kita berhenti. Harapnya yang berikutikulah kita tidak keberatan kalau kita habis lewat sedikit. Baik, poin yang kedua terakhir, iaitu poin yang ke-6. Jadi perkataan siratal ladzina an'amta 'alaihim tu di sisi mazhab Malik adalah satu ayat, sambungan yang seterusnya itu adalah ayat yang seterusnya. Adapun ahlul Kufah dan juga ahli-ahli qiraat dan ahli-ahli fiqh, mereka membilang Fatihah itu termasuk bismillahirrahmanirrahim. Adapun an'amta 'alaihim tu bukan ayat yang independen, dia ayat yang sama dengan yang selepasnya. Maknanya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bukan satu ayat lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesemuanya itu satu ayat. Habis kan Nabi kata Al-Fatihah tu 7 ayat. Kalau macam tu jadi 6, tak. Kalau macam tu masih 7 kerana bismillahirrahmanirrahim tu adalah ayat juga. Itu khilaf Yang mana kata bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dalam Al-Fatihah, dia juga setuju bahawa 7 ayat, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya itu ayat yang lain. Jadi akhirnya jadi 7 juga, walaupun khilaf yang mana ayat, yang mana tidak. Jadi yang ini adalah kita kata kemungkinan yang ada dalam khilaf di kalangan ulama tentang adakah bismillahirrahmanirrahim ini sebahagian daripada ayat Quran ataupun tidak. Kemudian disunatkanlah untuk kita tu menulis bismillahirrahmanirrahim bila kita menulis surat. Terutamanya kita pastikan bahawa surat itu tidak dihinakan, tidak dibuang, tidak dicampak jadi kita menulis bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita ghalabatu zon kita, misalnya kita nak buat flyer, nak edar, maka elakkanlah sebab kemungkinan besar flyers ini akan dicampak saja. Tapi kalau kita nak tulis surat pada seseorang, maka itu digalakkan untuk kita menulis bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah pandangan dan masih lagi beliau menceritakan tentang khilaf tadi. Kemudian ada riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW memulakan salat dengan takbir
dan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi ini masih lagi pandangan yang mengatakan Bismillah itu bukan sebahagian daripada Fatihah, kerana mula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adakah yang mengatakan Bismillah sebahagian daripada Fatihah tu dia tak tahu ke hadis ni? Hadis ni kan kata mula dengan takbir, lepas tu Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak ada pun Bismillah. Mereka tahu, ya, mereka tahu hadis ini. Cuma mereka memahami yang dimaksudkan dengan wal qiraatu bilhamdillah tu maknanya sekali komplit lah. Bukan tak ada orang kata baca dalam sembahyang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu Akbar. Tak ada. Orang faham Alhamdulillah Rabbil Alamin tu komplit lah. Macam kita baca, cuba kau baca Qul Huwallah. Takkanlah ada orang yang akal dia sihat lah, orang yang tak kena penyakit gagal faham lah. Kalau jenis penyakit gagal faham tu mungkinlah. Cuba kau baca Qul Huwallah. Qul Huwallah. Lain macam dia ni. Kan orang yang faham, biar cuba kau baca Qul Huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Woi, orang suruh baca Qul Huwallah je lah. Tak adalah macam tu. Orang kalau dah suruh baca Qul Huwallah tu dia faham semualah daripada bismillah sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ulama-ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim tu adalah sebahagian daripada Fatihah, mereka tahu riwayat ini. Tapi kata mereka jadi maksudkan Alhamdulillah Rabbil Alamin itu surah Fatihah tu seluruh sekali lah. Sebab kan macam kita baca kata cuba baca Qul Huwallah, cuba baca Yasin. Bukanlah Yasin sadaqallahul azim, bukan. Maknanya baca surah Yasin lah. Cuba baca Alhamdulillah, maknanya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Jadi kita dah belajar tafsir ni, kita lebih faham kenapa ulama ada khilaf tentang isu Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah. Ini tambahan hujah mazhab Malik, kerana kata dia hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, "Sallaitu khalfan Nabi SAW." Aku pernah sembahyang di belakang Nabi SAW. Mana Nabi jadi imam, aku pernah jadi makmum belakang Nabi. Bukan itu saja, wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Aku pernah jadi makmum saat Sayyidina Anas ni orang muda, kanak-kanak lagi masa tu. Jadi panjang umurnya. Jadi beliau masih hidup sampai zaman Sayyidina Utsman. Jadi aku sembahyang jadi makmum belakang Nabi, belakang Sayyidina Abu Bakar, belakang Sayyidina Umar, belakang Sayyidina Utsman. Semua mereka itu memulakan solat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sama juga. Yang katakan bismillah itu bukan sebahagian daripada Fatihah, kita tengok dia tak sebut pun bismillah. Dia kata mula dengan alhamdulillah. Tapi yang kata kena baca bismillah kerana bismillah itu sebahagian daripada Fatihah, dia kata iyalah maksud alhamdulillah situ baca Fatihah lah, daripada awal sampai akhir lah, bukan alhamdulillah rabbil alamin terus. Jadi ini khilaf dalam memahami dalil lah, walaupun sama-sama terima ini dalil hadis yang sahih, tapi berbeza dalam memahami apa maksud yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin, dan mereka semuanya memulakan sembahyang dengan alhamdulillah rabbil alamin tu. Adakah maksudnya tak baca bismillah ataupun maksudnya baca Fatihah daripada bismillah sampai akhir? Itu khilaf di kalangan ulama. Kemudian ini lagi Imam Qurtubi menguatkan lagi mazhab Imam Malik, kata dia. Kemudian mazhab kita ni kuat, kata dia, daripada satu sudut yang besar, iaitu daripada sudut logik. Apa dia? Kata beliau bahawa Masjid Nabi SAW di Madinah itu kan telah berlaku sembahyang tu dalam pelbagai zaman. Dah berlaku pelbagai masa berlalu. Daripada sejak Nabi SAW jadi imam di situ, hinggalah pada zaman Imam Malik, tak ada pula orang baca bismillah. Tentulah mereka ni, sebab kita kena faham ya, mazhab Malik ni dia berpegang dengan satu sumber hukum yang tidak dipegang dalam mazhab lain, iaitu namanya amal ahli Madinah. Mazhab Malik bila dia tengok orang Madinah pada zaman tu lah, bukan orang Madinah zaman sekarang, macam-macam dia buat. Orang Madinah zaman sekarang, orang Madinah zaman tu, zaman Imam Malik, buat satu amalan, kata dia tentulah orang ni dia ambil daripada generasi sebelum dia. Dia ambil daripada generasi sebelumnya. Berarti seolah-olah perbuatan ahli Madinah tu ikut mazhab Malik adalah periwayatan hadis secara perbuatan.
Walaupun mereka tak kata begini qala Rasulullah SAW, tidak. Mereka amalkan itu menunjukkan mereka mengambil daripada generasi sebelumnya, pada generasi sebelumnya daripada Nabi SAW. Jadi ini kuat. Jadi kata dia, tak ada pula dia orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ikut sunnah. Dan ini menjadi satu bentuk penolakan kepada hadis-hadis kamu, yakni hadis-hadis mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Abdullah bin Mubarak yang menilai Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kata dia, fakta ini menolak kekuatan yang hadis yang kamu bawa. Jadi sebagai kesimpulan, itu adalah perkara yang khilaf di kalangan ulama. Tidak ada sebab untuk kita berbalah, bersengketa semata-mata ke perkara khilaf ini. Maka kita amalkanlah mazhab yang kita belajar. Kalau yang mazhab Malik, teruskan dengan mazhab Malik. Yang mazhab Syafi'i juga teruskan dengan mazhab Syafi'i. Dengan kita juga berlapang dada dengan perbezaan pandangan yang berlaku di kalangan ulama. Jadi masalah ni masalah disebut di sini masalah ijtihadiyah. Masalah ulama tu ijtihad masing-masing berbeza dan bukannya qat'iyah, bukannya satu yang pasti sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian orang jahil yang dia itu baru belajar fiqh sikit-sikit, tapi dia terlampau berani sehingga dia mengkafirkan orang Islam. Dia kata ni jadi kafir sebab tolak ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim tu ayat Quran ditolak jadi kafir. Bukan macam itu. Benda ni khilaf. Sebagian ulama kata bismillah adalah sebahagian daripada ayat Quran dalam setiap surah. Sebahagian mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Quran dalam, kalau tak baca bismillah koranglah label orang Wahabi. Artinya tak faham. Mr. Sobar kena sobar. Dalam TikTok ni ada yang komen, kebetulan saya terperasan. Dia kata kalau tak baca bismillah oranglah label orang Wahabi. Tidak. Dia tak baca bismillah ni, dia ada dalam mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, ada juga yang baca bismillah perlahan. Dia baca bismillah tapi dia tak sunat dikuatkan. Jadi yang Wahabi tu mungkin yang jenis dia rasa dia sudah mujtahid, dia campur-campur, itu mungkinlah. Dia tak baca bismillah tu bukan tanda dia Wahabi, tapi dia memang dah Wahabi. Kemudian dia tak baca bismillah. Itu mungkin. Tapi semata-mata tak baca bismillah makna confirm dia Wahabi, tak betul lah. Mungkin orang tu yang cakap macam tu dia belum belajar khilaf ulama. Kalau dia dah belajar, dia faham bahawa perkara itu khilaf, ya. Soal jadi Wahabi tak Wahabi bukan soal baca bismillah tak baca bismillah, tak baca kunut tak baca kunut. Soal Wahabi tak Wahabi ni lebih kepada perkara-perkara yang fundamental dalam bab tauhid, bab syirik, bab memahami konsep tauhid. Adakah orang-orang musyrikin bertauhid, bab memahami adakah tawassul, tabaruk, istighasah itu satu benda yang dibenarkan syariat ataupun sebagaimana Wahabi kata, dia kata syirik. Itu isu Wahabi, ya Mr. Sobar, bukan isu baca bismillah atau tidak. Jadi harap Mr. Sobar lah, ya, jangan sangkakan yang demikian. Kalau ada yang demikian, kita tegur dia, bang, baca aja bismillah ni perkara khilaf di kalangan ulama. Baik. Jadi ada orang-orang yang jahil, dia sampai mengatakan kafir kalau kamu kata bismillah ni bukan sebahagian daripada surah, mana kamu menolak ayat Quran, kamu jadi kafir. Tidak, kata dia. Kerana benda ni benda khilaf. Tidak sampai mengkafirkan orang Islam. Dan khilaf ini menunjukkan ada keluasan. Yang Wahabi itu kadang macam itulah, benda khilaf tu yang dia nak sibuknya. Orang tak baca kunut, orang baca kunut dia kata buat bid'ah. Macam tu Wahabi. Tak baca kunut belum tentu Wahabi. Hanafi tak baca kunut, Hambali tak baca kunut. Biasa Wahabi baru na'ab ni bila dia tahu kata ada ulama kata tak baca kunut tu yang kuat, dia terus anggap yang baca kunut tu bid'ah sesat. Itu mungkinlah Wahabi. Tapi kalau sekadar tak baca kunut tu tak masalah, ya. Kemudian lihat ni. Ada sebahagian ulama berpegang bahawa ilal israr biha, maknanya bismillah baca tapi baca perlahan. Antara ulama yang berpegang baca bismillah perlahan ini adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Sawri. Dan diriwayatkan amalan ini daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Ibn Mas'ud, Ammar dan juga Ibn Az-Zubair radhiyallahu anhum. Dan inilah pandangan Al-Hakam dan juga Imam Ahmad. Dan inilah juga pandangan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa Abu Ubaid. Dan diriwayatkan daripada Auza'i pandangan yang sama. Dan Abu Umar bin Abdul Bar menceritakan
pendapat ini dalam kitab Al-Istizkar, dan mereka berhujah dengan asar yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau berkata, kami solat dengan Nabi solat dengan kami jadi imam, kami tak dengar baginda baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang dijadikan hujah oleh kumpulan ulama yang berpandangan bahawa baca bismillah tapi baca perlahan. Saya perasan masa saya pergi ke Mekah atau ke Madinah, memang ada sebahagian imam di sana dengar dia baca tapi perlahan. Bismillah. Barulah dia alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tu kita dengar tapi perlahan. Jadi saya rasa setakat itu dulu ya. Kita cukupkan. Tak sempat ya kita nak habiskan sehingga yang ketujuh, tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tujuan kita tadabbur Al-Quran ni bukan nak mengejar khatam, mau kita dah habis 30 juzuk, bukan itu tujuan kita, tapi untuk kita terus kurang-kurangnya setiap minggu ada mengambil manfaat, pengajaran, ibrah dan juga kebaikan daripada kalam Allah, daripada apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu Recording minkum. stopped. Yang bagi salam dalam Facebook, dalam TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan kebaikan bagi diri kita dan juga saudara-saudara kita, walaupun yang telah terpengaruh dengan fahaman Wahabi sekalipun, mereka tetap saudara seagama kita. Moga-moga Allah kurniakan hidayah, taufik hidayah buat kita dan juga buat mereka. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.